Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Keha. Ini Agenda Wani kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Kita malam ini ingin mengingati satu peristiwa yang amat penting berlaku pada 4 tahun lalu, iaitu 22 Mac 2017, sekitar kota London, ibu kota Britain, digemparkan dengan serangan oleh seorang pelaku yang melakukan serangan agak mengejutkan dengan memandu sebuah kereta melalui kawasan yang paling sensitif di kota London, iaitu Westminster, Parlimen London, dan menyebabkan beberapa orang terbunuh sehinggalah pelaku tersebut dapat memasuki kawasan sekitar Parlimen London ataupun Parlimen Britain dan sempat melakukan pembunuhan kepada salah seorang penguatkuasa iaitu anggota polis yang melakukan kawalan di sekitar Parliament Square. Jadi ini merupakan satu insiden antara terbesar, satu yang dianggap ada kaitan dengan pengganas, dan juga senarionya dikaitkan oleh Polis Metropolitan UK bahawa ada mirip kepada keganasan Islamis ataupun radikal Islam. Jadi ia membuka ruang kepada serangan-serangan kepada minoriti Islam bukan hanya di sekitar kota London tetapi di seluruh United Kingdom. Malah banyak sekali isu rasisme ataupun serangan-serangan yang bersifat Islamofobia berlaku hinggalah ke hari ini di sekitar Eropah. Dan kalau kita nak imbas, ini merupakan perkara yang baru. Kalau kita lihat sejak serangan ke atas World Trade Center di Amerika Syarikat, itulah bermula dikatakan isu keganasan radikal Islam dikaitkan dengan agama Islam. Islamofobia menjadi satu istilah yang begitu penting ataupun begitu besar diangkat oleh Barat, menunjuk kepada satu sikap anti kepada agama Islam dan juga pengikutnya. Islam dianggap satu agama yang radikal, barbarik, seksisme dan juga tidak bertamadun. Sehinggalah hari ini, kalau kita lihat yang terkini, di Perancis banyak sekali serangan rasisme ke atas umat Islam berkaitan dengan karikatur Charlie Hebdo yang dianggap menghina Rasulullah SAW. Kalau berapa tahun yang lalu di Christchurch, New Zealand, dianggap sebahagiannya satu keganasan yang amat besar ke atas umat Islam yang sedang melakukan solat Jumaat ketika itu. Tetapi Barat ataupun mereka yang menganggap keganasan itu hanya perlu dikaitkan apabila umat Islam ataupun pengikut Islam melakukan act ataupun perlakuan keganasan, tetapi bagi orang yang bukan Islam dianggap mungkin isu peribadi, isu mental, isu berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi pada malam ini kita akan bercerita tentang isu yang berlaku pada 4 tahun lalu, tetapi kita melihat senario semasa, adakah ia sudah berubah ataupun ia masih stereotyping kepada umat Islam. Bersama saya di talian melalui Skype Dr. Ahmad El Muhammadi, pakar ataupun penganalisis keganasan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kalau kita nak imbas peristiwa ini, mungkin ia secepis daripada pelaku-pelaku ataupun peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa hitam di kawasan-kawasan yang begitu sensitif termasuk kota London. Jadi pada ketika itu, apabila berlakunya isu keganasan di sekitar Westminster ataupun Parlimen United Kingdom ini, Dr. Ahmad juga dirujuk untuk melihat adakah ini satu pelakuan Islamofobia ataupun isu keganasan ataupun seumpamanya. Jadi mungkin kita buka perbincangan ini sebegitu, Dr. Ahmad. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Nazri atas jemputan untuk membicarakan topik yang sangat penting ini. Isu Islamofobia ini semakin menjadi-jadi kalau kita lihat senario di peringkat antarabangsa. Dan saya lihat ia bukan saja melibatkan isu Islamofobia, bahkan xenofobia juga sedang rancak berlaku di peringkat antarabangsa di Amerika, di Europe, di Asia Barat dan juga bahkan di kawasan kita pun sudah ada beberapa kes. Dan memang kalau kita melihat dari segi trajektori isu ataupun latar belakang isu ini, saya daripada analisa yang saya buat, maknanya daripada 10 tahun kebelakangan ini,
10 tahun kebelakangan ini kita nampak bahawa isu Islamofobia dan xenofobia ini semakin menjadi-jadi. Semakin besar isunya. Dan ia melibatkan banyak faktor dan ia bertambah-tambah. Dia ada compounding factors. Misalnya, sebagaimana kita tahu, Islamofobia ini memang sudah ada di Barat, di dalam dunia Barat. Terutama di kalangan wujudnya umat Islam di sana. Dan ia ditambahkan pula dengan immigration ataupun datangnya pelarian-pelarian daripada Asia Barat masuk ke Eropah dan berkembangnya penduduk Islam di sana. Dan bercampur pula dengan wujudnya kumpulan-kumpulan yang memang sudah anti-immigrant dan juga anti-Islam yang memang wujud di Barat. Ini yang menyebabkan keadaan menjadi lebih parah. Ditambahkan pula dengan COVID pandemik ini, dia menjadi semakin parah dan melibatkan banyak pihak. Jadi di sinilah, kalau kita tengok dari segi keseluruhannya adalah wacana tentang demokrasi. Mungkin sekarang ni orang sedang bercakap tentang the era demokrasi, the age of democracy. Tapi apabila kita melihat realiti hari ini, kita nampak adalah the age of supremacy. Supremacy itu menjadi satu wacana yang besar dalam dunia hari ini. The clash of civilization itu nampaknya semakin jelas kelihatan. Walaupun kita tidak ingin benda ini berlaku dalam dunia, tetapi bila ada pihak-pihak yang cuba membangkitkan perkara ini dan menjadikan isu politik, isu untuk kempen dalam pilihan raya sebagaimana yang kita lihat berlaku di Amerika semasa Donald Trump, dan isu Brexit merupakan manifestasi daripada the age of supremacy. Ya, kalau Dr. Ahmad boleh jelaskan lebih lanjut selepas berlakunya peristiwa di London ini dan kita lihat ulasan-ulasan dari penganut Islam dan juga organisasi Islam di sekitar Eropah dan termasuk di United Kingdom ketika itu pada 4 tahun lalu, mereka cepat membuat disclaimer bahawa pelaku ini yang dikatakan dengan Khalid Mas'ud 52 tahun itu tidak mewakili umat Islam. Radikal ataupun sikap-sikap keganasan ini tidak mewakili mana-mana kaum, mana-mana agama. Dan seringkali ini terpaksa dijelaskan begitu serius oleh kelompok Islam. Bukan hanya kita merujuk peristiwa di London pada 4 tahun lalu, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di Amsterdam, berlaku di Brussels, berlaku di Paris. Kalau di negara-negara barat yang lain, komuniti Islam terpaksa bersuara lantang untuk menepis dakwaan Islamofobia. Adakah ini sebenarnya satu kewajaran ataupun sesuatu yang terpaksa dilakukan kerana untuk memastikan bahawa umat Islam ataupun majoriti umat Islam di mana mereka berada itu tidak berasosiasi dengan sikap keganasan yang sudah dianggap sebagai sebati dengan pandangan barat, iaitu Islamofobia, xenofobia, anti-Muslim hate crime dan sebagainya. Dr. Ahmad. Betul. Apa yang saya lihatnya adalah umat Islam yang menjadi minoriti di negara barat misalnya, terpaksa mengambil langkah sedemikian kerana kalau mereka tidak mengambil sikap sedemikian untuk menjelaskan kepada masyarakat di barat bahawa mereka tidak ada hubung kait dengan apa yang berlaku di sana. Dan tindakan yang dibuat itu adalah bukan mewakili posisi ataupun pandangan umat Islam yang ramai di Eropah. Ia hanya dilakukan oleh segelintir individu yang terpengaruh dengan pemikiran radikal, yang tidak puas hati dengan beberapa polisi yang dilaksanakan di negara Eropah ataupun terhadap umat Islam. Maka tindakan ganas itu diambil. Dan sudah tentunya ia tidak mewakili pandangan dan sikap umat Islam. Kerana kalau saya pergi ke Germany misalnya, saya pernah interview beberapa orang yang hidup di sana, yang asal daripada Syria, daripada Turki, banyak daripada negara-negara Islam. Mereka ingin hidup secara aman di Eropah. Tetapi malangnya ada di kalangan mereka ini yang terlibat dan mereka menjadi masalah kepada umat Islam yang baik. Jadi sebab itulah apabila berlakunya tindakan sedemikian, tindakan ganas yang hanya dilakukan oleh seorang saja, tetapi kesannya adalah sangat eksponensial, kesannya sangat besar. Jadi setiap kali berlakunya serangan, maka umat Islam terpaksa membuat conference, membuat penjelasan, membuat kenyataan, solidariti dan sebagainya untuk memberitahu kepada masyarakat yang di barat bahawa ini adalah bukan sebahagian daripada amalan kita, tamadun kita, ajaran kita. Dan ia memberi satu indikasi bahawa masyarakat barat, mereka mempunyai persepsi yang sangat tebal
asosiasi di antara keganasan dengan Islam. Kerana apa? Kerananya adalah antara faktor utamanya adalah peranan yang dimainkan oleh agenda media barat yang mempunyai agenda untuk mempotretkan umat Islam ini adalah umat yang ada kaitan dengan fahaman radikal. Dan juga ahli-ahli politik di sana pun juga mengambil peluang terhadap perkara ini. Dia jadikan isu ini sebagai bahan untuk berkempen. Kita dapat lihat dengan jelas di Germany berlaku macam tu, di Netherlands macam tu untuk mendapat sokongan. Dan kumpulan-kumpulan ekstremis di sana pun, contohnya Pageda. Pageda ini pada sebelum 2014 tidak dikenali. Tapi selepas daripada 2014, Pageda mempunyai ribuan pengikut di banyak tempat di Eropah, terutama di Germany. Dia Dresden, the born. It was born in Dresden, Germany. Dan dia mempunyai pengikut di seluruh Eropah. Dan ini yang menjadi Islamofobia itu semakin berkembang dan menjadi ancaman kepada umat Islam di sana. Dr. Ahmad, kalau kita lihat dari aspek yang sebaliknya, bagi Barat ataupun mereka yang anti-Islam, xenofobia ataupun Islamofobia, mereka mudah melabelkan umat Islam sedemikian, mereka merujuk kepada ketidaktamadunnya umat Islam dari zaman pra ataupun post-kolonial, ataupun apa yang berlaku sekarang, isu di Timur Tengah, isu di Asia Barat yang tidak pernah selesai, kebangkitan Arab satu ketika dahulu, apa yang berlaku di Yaman, apa yang berlaku di Syria sekarang, dan Palestin misalnya. Mereka merujuk umat Islam tidak ingin damai, umat Islam bergaduh sesama sendiri, umat Islam radikal kerana mereka mahu masuk syurga. Begitu mudah dilabelkan demikian. Tetapi apabila berlaku isu pembunuhan beramai-ramai di Amerika Syarikat, kita lihat isu berkaitan dengan white supremacy ataupun isu berkaitan dengan ketuanan orang putih ataupun ketuanan setengah pihak penduduk asal. Mereka tidak menganggap itu sebagai satu radikal. Mereka menganggap isu tindakan lone wolf ataupun terpencil, tidak ada kaitan dengan organisasi dunia ataupun mana-mana pihak. Tetapi kalau Islam walaupun bertindak atau bersendirian, mereka mudah mengatakan pernah direkrut oleh ISIS, pernah direkrut di Afghanistan, di Sudan, di Yaman. Begitu mudah. Mengapa ini masih menebal dan semakin menebal pasca kemenangan Trump, Brexit dan juga ketika pandemik COVID-19? Betul, saya setuju. Ia berkaitan dengan poin yang asal yang saya sebutkan sebelum ini, iaitu agenda media barat yang potretkan imej umat Islam sebagai umat yang terkebelakang dan umat Islam yang ganas. Dan ini memang sengaja dia framing the issue itu dan associatekan umat Islam itu dengan tindakan yang sedemikian. Padahal ia bukan menjadi ciri-ciri tamadun umat Islam ataupun pegangan majoriti umat Islam. Ia dilakukan oleh segelintir saja. Tapi sebagaimana yang Tuan Nazri sebutkan tadi, apabila berlakunya peristiwa di Norway 2011 dilakukan oleh Andrew Breivik yang membunuh ratusan orang di satu pulau di Norway, dan kita dapat lihat juga berlaku di New Zealand, the Christchurch issue, dan baru ni kita boleh tengok banyak kes yang berlaku di Amerika, dan ia bukan dilakukan oleh orang Islam, dilakukan oleh kulit putih. Jadi kalau tengok balik beberapa hari yang lalu, Office of Intelligence di Amerika mengeluarkan satu kenyataan bahawa kita akan menyaksikan kebangkitan domestic violent extremist group di Amerika. Dan ia memberi amaran kepada penduduk di Amerika, maknanya orang di Amerika, bahawa ancaman baru adalah ancaman ini. Mereka terpaksa mengakui. Sebelum ini mereka tidak akui. Trump tidak ingin mengakui bahawa itu adalah masalah terorisme. Dan kerajaan-kerajaan, pemimpin-pemimpin barat pun enggan mengaitkan bahawa itu adalah tindakan keganasan. Tetapi apabila ia menjadi a growing issue ataupun growing concern yang menyebabkan berlakunya pembunuhan, maka mereka terpaksa mengakui New Zealand adalah tindakan keganasan. Di Amerika, insurrection baru ni pun mereka dah mula mengatakan bahawa ini adalah tindakan keganasan. Jadi nampaknya di sini bahawa mereka mula membuka mata bahawa keganasan ini bukan exclusively
melibatkan umat Islam saja. Dalam mana-mana masyarakat, dalam mana-mana tamadun, mesti ada dan memang menjadi dari segi sejarah pun kita dapat lihat bahawa akan wujud kumpulan sebagai seperti ini. Dalam agama mana-mana, dalam masyarakat mana. So it's a human problem. It's not masalah yang berkait dengan satu agama. Dr. Ahmad, kalau kita lihat semua aksi-aksi keganasan, tidak kiralah dari aspek geografi, belief, agama ataupun kaum itu, ia mempunyai satu persamaan ataupun share a lot of in common. Misalnya, radikal datang dari sikap mereka terpencil, mereka didiskriminasi, kemiskinan, mereka dianiaya, peperangan dan sebagainya. Bukan hanya merujuk kepada umat Islam. Apa yang berlaku di Norway, apa yang berlaku di Christchurch, apa yang berlaku di misalnya di Amerika Syarikat yang terkini, kalau kita lihat mereka menyerang Capitol, satu institusi paling tinggi di Amerika Syarikat dan tidak pernah berlaku dalam sejarah Amerika Syarikat. Rakyat mereka berkulit putih menyerang institusi politik tertinggi di negara mereka. Jadi itu tidak dianggap terrorist act, hanya beberapa pihak saja menganggap itu sebagai satu tindakan teroris. Jadi mengapa ini naratif dan wacana ini perlu diangkat untuk mengatasi isu yang dikatakan ada share in common itu, iaitu isu ketidakadilan, isu kemiskinan, isu mereka dianiaya sejak sekian lama, isu berkaitan dengan kurangnya pendidikan, dan itu sepatutnya diangkat oleh dunia. Adakah hanya kita perlu menepis apabila berlaku serangan umat Islam terpaksa disclaimer, minta maaf, tidak mewakili suara majoriti, tidak mewakili agama Islam yang sepatutnya, Dr. Ahmad? Ya, betul, saya setuju. Sejak penglibatan saya dalam kajian ini, dalam kajian violent extremism ini, saya banyak pergi ke luar negara untuk berbicara tentang isu ini, berbincang sama ada dengan kerajaan ataupun dengan civil society dan sebagainya. Saya pun merasai bahawa cara mereka, terutamanya kerajaan yang di barat, di Amerika, memandang isu ini exclusively merujuk kepada umat Islam. Jadi mereka tidak ingin mengaitkan isu ini dengan contohnya white supremacist ke right wing ke apa semua. Saya fikir kalau mereka gagal memberi ataupun mengakui bahawa masalah yang mereka hadapi juga adalah wujud di kalangan mereka, kita tidak akan dapat atasi masalah ini. Mereka perlu mengakui bahawa masalah yang mereka hadapi hari ini adalah juga masalah yang sama dihadapi umat Islam. Apa yang dibuat oleh kumpulan, contohnya di Christchurch, oleh right wing extremist, dan juga di Norway, dan juga di Amerika, di Charlottesville misalnya, bukan mewakili pandangan dan tindakan majoriti orang kulit putih di Amerika. Hanya segelintir saja. Dan mereka perlu mengerti. Sama juga dalam konteks Islam yang melakukan aksi sebagaimana dilakukan oleh ISIS misalnya. Dan merupakan satu aksi yang bukan mewakili umat Islam. Kalau kita boleh mengakui begitu, kita mengambil common position macam tu, kita boleh bergerak ke hadapan dengan mudah. Kerana kita berhadapan dengan masalah yang sama dan kita perlu bekerjasama. Dan saya ingin bawa balik ke Malaysia juga. Di Malaysia pun sama. Kalau kita membicarakan isu ekstremisme ini di kalangan orang, maknanya kumpulan yang terlibat dalam ISIS, Jamaah Islamiyah, dalam kumpulan Al-Qaeda ataupun KMM dan sebagainya, kita sebenarnya melihat ini dalam isu ataupun dalam pandangan sisi yang bias, yang tidak seimbang. Kita juga perlu mengakui bahawa ekstremisme di Malaysia ini bukan saja dari segi ekstremisme agama, ekstremisme dari segi politik kita boleh nampak lihat berlaku. Dan ekstremisme dalam bentuk sosial boleh berlaku. Dan ini adalah satu isu yang semakin menjadi-jadi dalam konteks negara kita. Contohnya ada sekumpulan orang yang meletakkan gambar komunis ataupun simbol-simbol komunis
yang anti sistem perlembagaan, sistem beraja misalnya. Ini adalah satu bentuk ekstremisme politik yang bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan. Jadi ini masalah yang sama juga kita hadapi. Dan di Singapura misalnya ada budak yang ingin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Brenton Tarrant di New Zealand, nak sembelih orang Islam juga. Dan ada pula orang yang kemudian orang Islam nak targetkan orang Kristian. Jadi apa yang berlaku di sana, apa yang berlaku di barat, jangan sangka ia tidak boleh berlaku di kawasan kita. Jadi sebab itulah saya fikir IAIS dan Institute of Advanced Islamic Studies akan mengadakan satu perbincangan dalam hari Rabu ni 25 bulan berkenaan dengan isu ini. Apa kaitan di antara radical extremism tapi dalam konteks pandemik. Sebab apa pandemik ini merupakan satu isu yang cukup besar di Amerika kerana ia membawa kepada racism. Ia membawa kepada ekstremisme dan violent. Dan berlaku pembunuhan di sana. Jadi saya fikir Astro Awani mengambil membawa isu ini ke tengah merupakan sangat very timely dari segi masa, tepat pada masanya, dan saya harap ia membawa satu manfaat kepada para penonton sekalian. Dr. Ahmad, kalau kita lihat dekad ini selepas kemajuan teknologi dengan kepantasan internet, seolah-olah ia memudahkan kelompok-kelompok yang ada elemen-elemen keganasan, radikalisme ataupun anti mana-mana pihak termasuk anti-Islam. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Christchurch beberapa tahun lalu, amat menyedihkan. Ia ditontonkan streaman langsung melalui laman media sosial. Begitu mudah mereka menyebarkan aksi-aksi keganasan. Begitu juga IS, mereka merekrut pendokong ataupun anak-anak muda yang terpengaruh dengan cara mereka dengan menggunakan social media dan juga internet dengan laman-laman yang tertentu. Itu pastinya Dr. Ahmad lebih tahu. Betul juga Ketuanan Putih. Mereka juga melakukan perkara ini secara terang-terangan, bukan berselindung lagi. Kalau kelompok LTTE di sempadan Sri Lanka dan juga di bawah benua India di sana, itu juga yang diguna pakai dan sebagainya, termasuk juga di Eropah. Jadi kebangkitan aliran kanan dan juga ekstremis ketuanan untuk menutup sempadan mereka ini juga menambah racun-racun radikal dan juga anti-Islam. Jadi bagaimana juga kita perlu memerhatikan tindak-tindak ini dalam konteks dunia tanpa sepadan, dunia internet dan juga kepantasan teknologi ini memudahkan lagi penyebaran dakwah-dakwah radikal dalam semua bentuk elemen, tidak kira agama, bangsa dan juga sempadan. Satu pemerhatian yang sangat menarik, Tuan Azri, adalah berlakunya perubahan dari segi bagaimana maklumat itu disampaikan. Saya ingat masa perang di Afghanistan tahun 80-an dan awal 90-an. Pada masa itu tidak ada internet, tidak ada social media. Kita hanya dapat berita melalui media massa mainstream saja, yang arus perdana, melalui TV, melalui surat khabar, dan melalui, kalau ada pun kita boleh dengar kaset-kaset yang zaman dulu punya style itu. Kita boleh pasang, kita boleh dengar ceramah, contohnya Abdullah Azam dan macam itu saja. Itu era 90-an sudah berakhir. Bila masuk tahun 2000 dan dia bergerak sampai ke hari ini, satu perubahan yang cukup besar dalam dunia militansi menggunakan media. Jadi kalau dulu dia punya battlefield itu adalah di medan perang sahaja. Maknanya itu adalah the battlefield, the real battlefield adalah di medan perang. Tapi bagi mereka yang the millennials ini, another form of battlefield adalah dalam cyberspace. Dan ini yang saya lihat berlaku. Dan kumpulan seperti ISIS, kumpulan seperti Pageda, kumpulan seperti white extremist, mereka memang menggunakan platform ini untuk menyebarkan. Dan mereka menggunakan platform seperti Twitter, Facebook, banyak lagi platform-platform lain untuk menyebarkan propaganda mereka. Kerana bagi mereka, cyberspace adalah another form or another dimension of battlefield. Dan mereka memang menggunakan, dan ISIS saya ingat, mereka menggunakan satu doktrin, dipanggil jihad al-i'lami, jihad media, ataupun dalam istilah media mungkin dipanggil sebagai propaganda.
mereka memahami konsep propaganda dan mereka menggunakan perkara itu dengan sebaik mungkin. Perkara inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Sama, tak kira kumpulan mana. Kumpulan yang Islamis ke, yang right wings ke, yang kumpulan-kumpulan yang bersifat ekstremis yang lain ke, mereka memang menggunakan platform ini. Dan bukan itu saja. Bukan social media saja. Mereka menggunakan dark web untuk berinteraksi. Mereka menggunakan Bitcoin. Misalnya insurrection di Amerika pada 6 Januari lalu, mereka menggunakan dark web dan Bitcoin untuk transferkan. Jadi ini adalah dimensi yang baru dalam dunia violent extremist yang kita perlu lihat. Okey, akhir sekali 1 minit, Dr. Ahmad. Bagi umat Islam sendiri untuk melihat ini satu ancaman, mereka tidak boleh hidup selesa, mereka perlu berbuat sesuatu secara yang proaktif, tidak boleh defensif, tidak boleh reaktif. Dan negara Islam seperti Malaysia, negara-negara seperti Turki, Indonesia, ini dikatakan negara Islam yang moderat, yang memeluk demokrasi dengan acuan masing-masing dan menunjukkan bahawa tamadun dan juga kehebatan umat Islam itu didemonstratkan dengan cara kehebatan ekonomi mereka, pendidikan mereka, dan perlu disebarluaskan. Pandangan kita tentang itu tidak boleh dikompromikan. Saya setuju. Kita perlu mendepani isu ini dengan berani. Dan kita tak boleh back down, kita tak boleh berundur dan menarik diri. Kita perlu capture the center stage. Mengambil semula ruang tengah untuk kita membawa wacana pertengahan. Dan kita perlu lakukan dengan menggunakan pelbagai platform, menggunakan pelbagai pendekatan dari segi pendekatan ekonomi, pendekatan pelancongan, pendekatan agama, pendekatan ideologi dan pelbagai jenis bentuk pendidikan termasuk juga, dan perlu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Itu adalah apa yang kita perlu lakukan. Terima kasih Dr. Ahmad El-Muhammadi, penganalisis keganasan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terus kita berinteraksi, Doktor, ya, untuk wacana-wacana seterusnya, kerana ini penting untuk melihat perspektif yang lebih luas bahawa Islamofobia bukan ancaman kecil. Kita perlu bergerak ke hadapan, kita perlu merencanakan naratif yang sepatutnya dalam pelbagai platform. Sekian saja agenda Wani pada malam ini. Jumpa lagi. Terima kasih.